manusia sentiasa diperingatkan dengan sabdanya. Dan kita diseru untuk membawa rahmat semesta alam. Sebagaimana Islam itu ada dalam segala serba-serbinya, ia mementingkan profesionalisme dalam pelaksanaan segala perkara. Apatah lagi yang membabitkan tugas harian, terutamanya yang melibatkan awam. Ilmu adalah teras bagi kemajuan dalam pentadbiran sesebuah masyarakat dan negara. Islam agama yang mengajak manusia kembali kepada ilmu dan membuat penyelesaian berdasarkan ilmu dan pengetahuan yang secukupnya. Kita akan mengenengahkan profesionalisme dalam pengemeraan kali ini agar kita sama-sama mendapat pelajaran yang amat berguna sepanjang kehidupan kita. Manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Sesungguhnya manusia kerugian, melainkan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Kesempatan yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, kerana dia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Sebelum 5 perkara.
kesempatan yang masih diberi, moga kita tak akan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena dia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin. Hadis ini menyebutkan antara tanda-tanda di bumi ialah kekurangan ilmu pengetahuan atau tiada kelayakan secukupnya untuk menjalani sesuatu urusan. Imam Bukhari radhiyallahu an meriwayatkan hadis ini, mengingatkan bahawa penyerahan tugas kepada orang yang tidak berkelayakan akan terjadi apabila meluasnya kejahilan dan terangkatnya ilmu. Dengan kata lain, selama ilmu masih ada dan selama orang-orang berilmu dihormati, semua urusan pentadbiran berjalan dengan baik. Pada suatu ketika, baginda Rasulullah SAW sedang berbincang bersama beberapa orang sahabat. Tiba-tiba datang seorang dari luar kota, bertanya sesuatu dan dianggap pertanyaan itu penting. Penting kepada pihak yang bertanya dan penting juga kepada baginda Rasulullah SAW. Untuk menjawabnya perlulah diberi suatu masa yang baik supaya persediaan dan pemahaman yang cukup tentangnya dapat diterima. Lelaki yang bertanya membawa satu soalan, iaitu bilakah kiamat akan berlaku? Bilakah kehancuran akan berlaku? Nabi tidak segera memberi jawapan, kerana jawapan ini perlulah dipahami dengan sebaik-baiknya. Kerana menyelamatkan diri daripada kehancuran artinya menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan manusia, menyelamatkan masa depan mereka. Setelah lelaki yang ingin bertanya itu beredar dari majlis, maka Nabi SAW memanggilnya. Di mana lelaki yang bertanya tadi? Lalu lelaki itu pun datang dan Nabi ingin mendengar apa yang dipertanyakannya. Soalannya ialah, Mata sa'atu ya Rasulullah? Bilakah kiamat berlaku? Bilakah kehancuran akan berlaku? Baginda Rasulullah SAW memberi perhatian yang cukup baik kepada persoalan ini. Lalu memberi jawapan, Idza duyya'atis al-amanah fantaziris sa'ah. Apabila amanah disia-siakan, maka kehancuran akan berlaku. Inilah jawapan yang diberi Rasulullah SAW, dan jawapan ini boleh diteliti dengan baik, di mana baginda Rasulullah SAW menekankan soal kepakaran dalam melaksanakan sesuatu kerja. Sangat penting bagi melanjutkan usia manusia. Manusia hidup dalam dunia yang mencabar. Manusia tidak boleh memajukan dirinya tanpa pendidikan yang sempurna, tanpa kepakaran di dalam bidang yang diceburinya. Walaupun ilmu tentang waktu kiamat tidak diketahui, tetapi baginda Rasulullah SAW banyak bersabda tentang tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya di bumi dan ada tanda-tandanya di langit. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah memukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia,
Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Surah Al-Ahzab ayat 72. Seringkali kehancuran berlaku di dalam sesuatu bidang disebabkan ketiadaan kepakaran di dalam sesuatu bidang itu. Islam amat menghargai kepakaran dalam sesuatu bidang, lalu